Cikgu nak kamu buka modul Bahasa Melayu. Setakat ni kamu dah mula buat ke belum modul tu? Ada yang dah buat ke? Okey, nampak tak? Nampak tak? Yang ni karangan ni. Okey, modul ni sebenarnya kamu boleh guna untuk memudahkan kamu menulis karangan. Jadi sebenarnya teknik penulisan dalam modul ni adalah teknik tuang karangan ataupun teknik acuan. Teknik acuan ni kalau kelas Omega cikgu ada bagi yang lebih mudah lagi, dan tapi dalam modul karangan yang cikgu bagi kamu yang semua orang dapat tu, yang ini cikgu tambah sedikit apa yang cikgu tambah tu. Okey, cikgu tambah bahagian kebat. Kamu perasan tak ada bahagian kebat di sini? Nampak tak kat situ? Okey, untuk setiap isi tu ada kebat. Nampak tak cikgu tulis kebat ni? Nampak tak kelas? Tak ada suara ni, cikgu tak tahu ni. Nampak cikgu. Okey. So, tak ada respon. Tolong kalau kamu nak on mic tu, kamu on waktu nak cakap tu kena on mic, tak ada masalah Tapi kalau tak bercakap tu kamu boleh off. Kalau cikgu tanya tu tolonglah on. Tolonglah buka mic kamu kalau tidak cikgu tak dengar macam cikgu cakap sorang-sorang pula dalam kelas ni. Baiklah. Cikgu nak fokus kepada kebat sebab yang cikgu rasa yang lain tu senang Okey, cikgu pergi kepada page muka surat 3. Sekarang ni cikgu tunjuk kepada kamu ni muka surat 3. Okey, apabila kamu tulis karangan nanti waktu SPM, perkara asas perkara paling penting, asas tu maksudnya semua orang kena buat. Kamu tak boleh skip yang ni. Perkara paling penting ialah analisis soalan dahulu. Tak kira lah A ke B ke, kamu mesti analisis soalan. Apa dia analisis soalan tu? Kamu kena baca karangan kamu sepenuhnya, kemudian cari tema, cari kehendak soalan, kemudian kamu kena kenal pasti juga perkataan-perkataan penting di situ. Dan seterusnya, kalau A tu dia memang dia dah bagi isi. Tapi kalau B, kamu perlu rangka. Sekurang-kurangnya kamu ada 4 isi di situ. 4 atau 5 isi dah cukup dah kalau untuk bahagian B. Tapi untuk bahagian A, 3 isi dah cukup, dah memadai. Jadi untuk tema, kehendak soalan, kemudian ada lagi mungkin ayat pernyataan. Yang tu cikgu rasa tak ada masalah cikgu dah ajar dalam kelas, jadi cikgu tak nak ulang di sini. Cuma cikgu nak fokus kepada kebat. Kebat. Apa dia kebat? Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi cikgu tambah sikit untuk modul kali ni, cikgu tambah sikit kebat kat situ. Okey, kamu tengok buku kamu modul muka surat 3. Muka surat 3. Okey, untuk permulaan tu dah ada kebat isi pendahuluan ada kebat, isi 1 ada kebat, isi 2 ada kebat, isi 3 pun ada kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi ini yang cikgu nak beritahu kamu ni. Macam mana kamu nak buat kebat tu. Okey, kamu tengok contoh pada muka surat 6. Kamu buka muka surat 6 sekarang. Okey, cikgu ada bagi satu jawapan penuh untuk bahagian A tu. Okey, dah buka dah? Okey, sekarang kita pergi kepada pendahuluan. Okey, pendahuluan. Boleh tak seorang bacakan pendahuluan ni? Cikgu minta Ranvi. Ranvi boleh baca Ranvi? Ranvi ada tak Ranvi? Okey, cikgu minta, siapa cikgu nak pilih ni? Cikgu minta ni Arfan. Danish Arfan ada? Ada. Okey, Danish baca Danish muka surat 1 tu. Ranvi tu tak tahu dia pergi mana Muka surat mana you? Muka surat 6, pendahuluan. Cikgu minta kamu baca pendahuluan perendah 1. Muka surat 6. Dewasa ini amalan rumah terbuka sering diperkatakan oleh semua pihak. Hal ini bagus. Sekejap amalan rumah terbuka. Sekejap. Tajuk karangan ni apa Okey, tajuk karangan ini ialah
Amalan rumah terbuka. Kamu tengok muka surat 4. Maklumat di bawah menunjukkan sebahagian daripada faedah mengadakan amalan rumah terbuka pada musim-musim perayaan di Malaysia. Jadi temanya ialah amalan rumah terbuka. Betul tak? Okey, amalan Betul. rumah terbuka. Kemudian huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah mengadakan amalan rumah terbuka dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Jadi itu ialah tugasan. Jadi yang Afan baca tadi, dewasa ini amalan rumah terbuka sering diperkatakan oleh semua pihak. Itu ialah apa? Tema amalan rumah terbuka. Memang cikgu ada tulis dalam modul ya. Kamu jangan risau, cikgu ada tulis tu. Okey, bagus. Okey, teruskan Afan. Dikatakan demikian kerana isu ini memberikan pelbagai kesan kepada kita semua. Oleh sebab itulah, semua pihak pada hari ini sangat mementingkan amalan rumah terbuka agar sambutan perayaan lebih meriah. Okey, Sebagai ini dia. Okey. Okey, Sambung. tak apa, teruskan. Teruskan Afan. Sebagai persoalannya, apakah faedah-faedah mengadakan amalan rumah terbuka dalam kalangan penduduk berbilang kaum? Okey, faedah-faedah tu apa dia? Faedah-faedah tu. Faedah-faedah Kebaikan. tu ialah pundak soalan ataupun dipanggil tugasan ataupun kita sebut ayat terakhir tu ialah ayat arahan. Ya, jelas ya, kalau tak jelas kamu boleh tanya terus. Okey, jadi kebat ni apa dia? Kebat. Kamu tengok, oleh sebab itulah semua pihak pada hari ini sangat mementingkan amalan rumah terbuka. Itu tema. Kemudian kamu kena tanya, kamu kena fikir kenapa perlu ada amalan rumah terbuka atau mengapa? Mengapa perlu ada amalan rumah terbuka? Itulah dia dipanggil kibat. Kamu kena fikir sendiri ya. Contoh ya, kamu nak makan, mengapa kamu perlu makan? Kamu perlu makan supaya perut kamu kenyang. Macam itulah. Mengapa kamu perlu datang sekolah? Kamu perlu datang sekolah supaya kamu jadi pandai. Supaya kamu dapat ilmu. Contoh macam inilah amalan rumah terbuka, kemudian agar. Agar tu kibat. Mengapa perlu ada amalan rumah terbuka? Contohnya kamu boleh bagi yang cikgu bagi dalam modul tu, kamu boleh kata agar sambutan perayaan lebih meriah. Faham? Ataupun amalan rumah terbuka agar apa lagi? Yang kenapa perlu buat amalan rumah terbuka? Agar imej kita dipandang, imej negara kita dipandang tinggi kerana meriahnya perayaan kita di Malaysia. Okey, kemudian kamu faham tak apa maksud kebat ni? Kebat ni maksudnya mengapa? Mengapa perlu ada amalan rumah terbuka? Tak adalah kamu stop. Oleh sebab itulah semua pihak pada hari ni sangat mementingkan amalan rumah terbuka, stop. Noktah, tak cantik Jadi cikgu tambah kat situ, letak kebat. Kenapa perlu ada amalan rumah terbuka? Okey, jelas tak setakat ni? Pendahuluan ni, amalan rumah terbuka ni. Jelas. Okey, sekarang kita pergi kepada pendahuluan. Okey, pendahuluan cikgu minta Afiq. Afiq, boleh baca Afiq? Untuk isi pertama. Boleh baca tak Afiq? Afiq Zakwan. Di manakah Afiq Zakwan? Okey, Abbas. Abbas ada tak? Abbas, mana Abbas? Senyap tu? Ada ke tak ada tu? Okey, Adam. Apa suruh senyap ni? Ada ke tak ada ni? Wujud ke tak wujud? Ada. Okey, Adam apa? Abbas tadi mana? Abbas, Ramzi, Afiq. Senyap je. Cikgu harap semua ada waktu kelas. Okey, Adam. Ada cikgu, ada. Okey, Adam, baca Adam. Ramzi tadi tak ada pun, senyap je tadi cikgu panggil. Saya pun ada cikgu, saya ada. Saya pun ada. Kita ambil display cikgu. Okey, Adam baca Adam. Kita ambil satu contoh isi yang berkaitan dengan faedah mengadakan amalan rumah terbuka dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Yang penting ialah kita akan mengeratkan perpaduan kaum. Sebagai contoh, pertama,
Sebagai contoh, rakan-rakan pelbagai kaum akan datang ke rumah terbuka kita. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mengeratkan perpaduan kaum, kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi keamanan negara. Tegasnya, mengeratkan perpaduan kaum merupakan faedah mengadakan amalan rumah terbuka dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Okey, terima kasih Adam, bagus. Ah, Okey, sama. jadi kehendak soalan tak ada masalah, isi pertama tak ada masalah sebab isi pertama tu kalau bahagian A memang telah diberi. Kemudian kamu ini pun kamu perlu masa ada dalam contoh modul ni untuk amalan rumah terbuka, dia bagi gambar yang dia bagi pada muka surat 4 tu, gambar ada pelbagai kaum di situ mengeratkan perpaduan kaum. Jadi kamu tulislah mengeratkan perpaduan kaum. Sebagai contohnya rakan-rakan pelbagai kaum datang ke rumah terbuka kita. Sebab apa? Sebab ada gambar pelbagai kaum di dalam grafik yang diberi. Kamu kena ingat untuk bahagian A kamu kena guna bahan yang diberi sepenuhnya. Tak kira lah dia bagi gambar ke, dia bagi ayat ke ataupun dia bagi jadual ke, guna secara optimum. Apa-apa yang dia bagi dalam tu kamu mesti keluarkan dalam karangan. Itu yang penting Okey, kemudian jadi untuk contoh yang ini dia ada bagi gambar, sebab tu cikgu kata kamu rujuk bahan rangsangan. Kalau tak ada kamu cipta sendiri, kamu fikir sendiri Sebagai contohnya rakan-rakan pelbagai kaum datang ke rumah terbuka kita. Kenapa cikgu guna rakan-rakan pelbagai kaum? Sebab isinya mengeratkan perpaduan kaum. Faham? Faham tak? Cikgu bagi isi mengeratkan perpaduan kaum. Jadi sebagai contoh tu kamu mesti, contoh yang kamu bagi tu mesti berkaitan dengan isi. Faham? Okey, jadi isinya kebetulan ada dalam gambar macam-macam kaum ditunjuk kat situ macam-macam kaum. Kenapa cikgu kata macam-macam kaum? Sebab di situ gambarnya mereka menggunakan pelbagai pakaian tradisional, ada sari, ada songkok, kemudian ada chongsam. Jadi kita dah tahu kat situ melibatkan kaum Cina, Melayu, India, dan juga kaum Bumiputra. Di situ ada Bumiputra, Iban, Kadazan. Kita nampak ada di pakaian tu. Jadi kamu perlu huraikan gambar yang diberi tu dalam penulisan karangan. Jelas Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mengeratkan perpaduan kaum, yang ini diulang balik isi pertama, kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi, okey, kemudian ini kebat lagi. Ini acuan ni ditulis kebat. Kamu tengok acuan ni, kalau tak ada ini dah siap penolakan 1. Kalau kamu tengok acuan yang cikgu bagi memang cikgu tulis itu kebat. Kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi apa? Kebat, cikgu tulis itu kebat. Itu yang cikgu nak beritahu kamu tu hari ni, kebat tu. Ramai yang tak faham kebat. Okey, apa-apa pun mesti berkaitan isi yang kamu bagi. Contoh sekarang ni, isi pertama kita, pendahuluan pertama, perenggan kedua ni, isinya ialah mengeratkan perpaduan kaum. Jadi, mengapakah mengeratkan perpaduan kaum? Mengapakah penting mengeratkan perpaduan kaum? Sebab dia kata kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi, jadi kamu kena kaitkan dengan isi yang kamu bagi. Isinya sekarang mengeratkan perpaduan kaum. Jadi apakah kebat? Kebat tu maksudnya mengapa mengeratkan perpaduan kaum? Faham tak? Mengapa mengeratkan perpaduan kaum? Jadi dalam karangan ni memang dah disebut demi keamanan negara. Betul tak kalau kita, hubungan kita rapat, Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban, kaum Bidayo, kalau kita rapat tak kira, kita tak resis kita tak hanya mementingkan MIC, tak hanya mementingkan UMNO, MIC, apa lagi MCA, kita tak nak yang macam tu, kita nak semuanya bergabung. Jadi apa manfaatnya? Mengeratkan perpaduan kaum boleh menjaga keamanan negara. Jadi kamu semua ni kamu kena fikir, kebat tu kamu kena berfikir. Bagaimana kamu nak berfikir? Bagaimana fikiran kamu tu boleh dihuraikan dengan matang dalam karangan? Bagaimana? Caranya ialah melalui pembacaan. Lagi banyak kamu baca, lagi banyak idea yang akan keluar. Faham? Faham tak kelas?
Okey, jelas ke tak jelas ni? Kalau ada soalan boleh tanya Eng, angkat tangan kenapa Cikgu, Ami tak dapat masuk cikgu. Siapa tak Dah, dapat dah, masuk? dah masuk dah masuk dah. Amir. Oh, Amir dah dah masuk? masuk. Dah, dah, Dah dah. masuk dah? Dah cikgu, Okey. baru Dah sekejap. cikgu. Okay. Dah makan Amir? Dah makan Amir? Baru habis makan. Okey, bagus. Okey, jadi ada soalan tak setakat ni? Cikgu risau kebat kamu ni Jelas okey. Sekarang ni point dia kalau kebat tu maksudnya mesti berkaitan dengan isi. Katakan isinya mengeratkan perpaduan kaum, kamu beritahu mengapa mengeratkan perpaduan kaum. Jadi itu kamu kena fikir sendiri. Dan tak susah pun sebenarnya. Common sense. Cuma kamu fikir, kenapa kamu perlu berkawan dengan kita kat Malaysia ni, kenapa perlu berkawan Melayu, Cina, India semua kena berbaik-baik, kena rapat. Sebab apa? Kamu kena fikirlah apa faedahnya selain daripada mengeratkan perpaduan kaum tu untuk keamanan negara. Salah satu faedahnya untuk apa? Untuk mengeratkan apa? Siapa tahu kenapa kita semua perlu rapat antara kaum? Sebab apa? Supaya Mengeratkan hubungan silaturahim. yes, mengeratkan hubungan silaturahim Hubungan Antara? antara kaum cikgu. Antara kaum. Kemudian apa lagi? Kenapa perlu mengerat, kita perlu eratkan lagi pelbagai kaum tu? Sebab dengan Untuk membentuk perpaduan. Yes, membentuk perpaduan, betul. Bila ada perpaduan, apa berlaku? Kita boleh maju ke hadapan. Kita boleh bergerak bersama-sama dan memajukan negara kita. Faham? Okey, jelas Okey, seterusnya cikgu terus pergi kepada isi kedua. Kamu tengok isi kedua kita, cikgu masukkan memahami budaya dan adat resam kaum lain. Okey, memahami budaya dan adat resam kaum lain. Okey, kebatnya apa kat situ? Kebatnya pergaduhan dapat dielakkan. Nampak? Pergaduhan dapat dielakkan. Mengapa perlu memahami budaya dan adat resam kaum lain? Maksudnya mengapa kita perlu hormat budaya dan adat resam kaum lain? Supaya pergaduhan dapat dielakkan Kita perlu hormat. Contoh apa dia yang kamu perlu memahami budaya orang lain? Contoh orang Cina makan chopstick. Boleh tak kita marah dia makan chopstick? Ataupun orang Cina nampak orang Melayu pakai makan pakai tangan. Boleh tak orang Cina marah orang Melayu, kenapa kamu makan pakai tangan kenapa kamu tak basuh tangan? Tapi mestilah basuh tangan kan. Okey. Jadi semua mesti hormat budaya kaum lain. Faham tak kebat ni? Okey, tak apa, nanti cikgu test kamu. Kita akan tengok nanti. Okey, seterusnya yang ketiga, isi terakhir. Isi terakhir untuk bahagian A ni, merasai pelbagai makanan tradisional. Ini faedah amalan rumah terbuka, merasai pelbagai makanan tradisional. Apa kebatnya kat situ? Kamu tengok perenggan ni, perenggan akhir, isi akhir, bukan perenggan akhir, isi akhir. Hal ini dikatakan demikian kerana merasai pelbagai makanan tradisional, itu isi ketiga, maka kita akan berasa gembira. Kerana apa? Kamu boleh tambah kat sini, maka kita akan berasa gembira. Betul tak? Kalau kamu makan makanan yang enak-enak, contoh makan muruku, kita makan apa lagi makan buah limau, kita makan lemang, kita rasa gembira tak bila dapat merasai makanan-makanan tersebut? Pasti kita akan rasa gembira sebab apa? Kita jarang dapat merasai makanan-makanan tradisional mereka Jadi kebat kat situ kamu kena kaitkan dengan isi. Kalau isi tu makanan, kebat kamu mengapa makanan. Kalau isi kamu memahami budaya kaum lain, kebat kamu kena fikir mengapa perlu memahami budaya kaum lain. Jelas tak? Jelas tak? Ada soalan tak setakat ni? Okey, jelas. Tak ada juga. Okey, bagus. Okey, kalau ada soalan boleh tahu Kan cikgu pergi laju sangat kan, kamu tak faham pula kan? Okey, boleh angkat tangan kalau tak faham. Siapa yang angkat? Yi angkat tangan Yi. Kenapa Yi? Okey, tak apa. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat Cikgu nak kamu buka muka surat 9. Tengok muka surat 9. Okey, cikgu nak test kebat
Okey, dengar tak? Dah buka dah muka surat 9? Dah. Dah okey bagus. Okey, muka surat 9 ni tajuknya ialah Minggu Bahasa Melayu. Okey, Minggu Bahasa Melayu. Nampak tak? Okey. Dalam ni siapa yang belum ambil modul Semua dah ambil ya? Okey, bagus, semua dah ambil. Saya Ada belum. siapa yang belum ambil? Siapa? Belum, Ambil cikgu. belum? Saya Subas, je. Saya Ayat. pun belum. Kumar belum. Belum. Kenapa tak ambil Dah Ambil saya masa pergi tak nampak. Ya? Saya Apa dia? pergi sekolah dah tak ada cikgu. Modul tu dah habis. Dia ada 3 kotak tau kat situ. Kumar. Saya nampak satu kotak je cikgu kat sana. Nanti Itu kamu pun pergi dah semua habis. tu Kumar. Pak mata pun tak ada. Okey cikgu. Ada 3 kotak kat situ Tolong tengok betul-betul. Okey cikgu. Okey, penting modul tu sebab ada banyak panduan dalam tu. Jadi sekarang ni okey, sekarang 11.30. Okey, tugas kamu cikgu nak kamu buat kebat. Cuba okey, cikgu nak kamu tengok modul muka surat 9. Okey, di skrin kamu pun cikgu ada paparkan muka surat 9 ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Okey, cikgu, sekarang- Nampak cikgu. Sekarang ni cikgu nak kamu berdasarkan kelas. Cikgu akan bagi kamu berdasarkan kelas. Okey, boleh? Cikgu nak kamu cipta ayat kebat. Okey, ayat kebat tu berada di mana? Ayat kebat tu. Ayat kebat tu sekarang berada di isi 1, isi 2, isi 3. Kemudian baris keberapa kat situ ayat kebatnya? Kedua terakhir. Cikgu akan bagi kamu 3 minit saja untuk kelas. Okey, isi 1 meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Cikgu nak kelas 5 epsilon. Siapa saja cikgu akan panggil 5 epsilon. Kemudian isi 2 cikgu nak kelas yang buat tu ialah kelas 5 tetra. Sesiapa saja Semua kena buat cuba nanti cikgu panggil siapa saja. Okey, kemudian yang ketiga, isi ketiga memupuk semangat bekerjasama. Cikgu nak kamu buat sekarang. Tak perlu tulis tak perlu tulis semua. Kalau ada modul tu, kamu kena pasti bahagian kebat tu. Hal ini dikatakan demikian kerana cikgu nak kamu beritahu cikgu jawapan tu nanti bermula dengan ayat. Hal ini dikatakan demikian kerana sampailah habis ayat kamu tu. Kat situ yang ada kebat. Okey? Cikgu bagi masa 3 minit, cukup tak? 3 minit. Cukup tak 3 minit? 5 minit. Okey, 5 minit. 11.35 kita stop Okey, 5 minit. Okey, boleh buat masing-masing Senang je ni.
Siapa yang dah siap tu jangan lupa ya isi kehadiran kamu. Tolong tulis guna ni huruf besar. Tak apa, lepas kelas pun ada masa lagi untuk kamu tulis tu. Okay, 2 minit lagi. Baiklah, 11.35 dah siap ya? Okey, semua berhenti menulis. Kita fokus. Tak apa kalau tak siap tak apa ya, tak ada masalah ya. Jadi kita fokus kepada kelas kita ya. Kita tengok hasil kebat ya. Hasil kemahiran berfikir aras tinggi kamu, apa yang kamu dapat di situ. Okey, cikgu mulakan dengan isi pertama iaitu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Okey, di situ kalau kita tengok tajuk latihan 1, tema minggu bahasa ni tajuknya lihat gambar di bawah dengan teliti, huraikan pendapat tentang faedah-faedah penganjuran minggu bahasa di sekolah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, minggu bahasa tu dalam gambar ditulis minggu bahasa Melayu. Tajuk dia tak sebut minggu bahasa Melayu, tajuk hanya sebut minggu bahasa. Jadi kita faham minggu bahasa yang dimaksudkan ialah minggu bahasa Melayu. Jadi tema kat sini ialah minggu bahasa Melayu. Jadi tugasannya faedah-faedah penganjuran minggu bahasa Melayu. Ya, minggu bahasa Melayu. Jadi pertama, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Yang kedua, mendedahkan pengalaman baharu. Okay, jadi nanti itu pengalaman baru tu 5 tetra yang akan huraikan kebat, kita tengok apa kebatnya. Kemudian yang ketiga, memupuk semangat bekerjasama. Ini isi ketiga, yang ini nanti omega. Jadi untuk isi pertama, cikgu persilakan kelas epsilon, 5 epsilon. Ada sesiapa sukarela untuk bentangkan ayat ketiga cikgu rasa ini ayat ketiga. Okey, bermula dengan hal ini dikatakan demikian. Jadi dipersilakan 5 epsilon, sesiapa 5 epsilon kat sini? Sukarela. Ketua kelas 5 epsilon. Ada tak ketua kelas 5 epsilon? Ayi, mana Ayi? Ada cikgu. Okey, dipersilakan Zuai. Okey Ayi. Kita dengarkan Ayat pertama kan cikgu. Okey, boleh ayat pertama? Satu pendahuluan satu pendahuluan, satu perenggan tu. Alang-alang dah mula dengan ayat pertama. Sebab tadi cikgu kata mula dengan hal ini dikatakan demikian tu. Tak apa. Boleh mula ayat pertama Ayi cepat.
Saya Seterusnya. satu ayat je. Okey. Okey, boleh. Apa ayat kamu? Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa sebagai alat perpaduan yang mudah dipelajari. Okey, sekejap Ayi. Hal ini dikatakan demikian kerana kamu masukkan isi kedua. Isi kedua pula. Isi pertama kamu. Isi pertama kamu tadi apa? Bahasa sebagai alat perpaduan yang mudah dipelajari. Pasal alat perpaduan. Isi pertama meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Nampak tak? Hal ini dikatakan demikian kerana dengan kan? Isinya meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Kamu kena masuk dulu isi pertama. Ulang balik semula. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Sekejap. Betulkan semula Ayi. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Okey, sambung. Nak masuk kebat. Kita dapat. Ini yang sambung je ni. Ya, sambung. Kau dah kecil tu. Okey. Saya ulang balik je kot daripada awal. Okey, ulang balik dari awal. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu, kita dapat betul, kita dapat bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Sekejap kena salin Nabi ni. Nama pun teknik acuan Zairi. Kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi baru masuk kebat. Ya? Okey. Semula. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu, kita dapat memperoleh pelbagai manfaat demi kepentingan bahasa Melayu. Demi kepentingan bahasa Melayu. Kamu ulang balik. Kan isinya dah beri. Kan isinya dah beri meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu. Jadi kebat kamu kenapa ataupun mengapa meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu? Mengapa minggu bahasa ni meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu? Itu persoalannya kat situ. Mengapa minggu bahasa boleh meningkatkan kesedaran? Siapa boleh bantu Ayi? 5 epsilon. Nabil. Mana Nabil? Sini saya ada. Okey, cuba Nabil. Sekejap, mula macam ni. Modul ada dengan kamu Nabil? Ada. Okey. Hal ini dikatakan demikian dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu, kita dapat memudahkan komunikasi di dalam masyarakat lalu melahirkan masyarakat yang intelektual. Okey, mantap, bagus. Okey, nampak tak? Ulang balik Nabil. Hal ini dikatakan demikian dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu, kita dapat memudahkan komunikasi di dalam masyarakat lalu melahirkan masyarakat yang intelektual. Okey, bagus, mantap. Cuma di dalam masyarakat tu kurang tepat sepatutnya dalam masyarakat D tu buang sebab D hanya untuk tempat saja. Okey, mantap. Bagus Nabil. Okey, Zuhairi dapat tak? Faham tak ni? Faham tak maksud kebat? Faham je, faham. Kenapa perlu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu? Okey? Dengar tak Zuhairi, tadi Nabil cakap apa tadi? Kenapa perlu meningkatkan kesedaran? Kita dapat memudahkan komunikasi. Okey, betul. Memudahkan komunikasi. Yes, betul. Memudahkan komunikasi. Seterusnya boleh meningkatkan intelektual rakyat
di tanah Melayu ataupun rakyat di negara tercinta ini. Itu contohlah kalau kita pelbagaikan lagi kebat. Jelas Okey, kelas Jelas. lain okey tak? Boleh faham tak? Maksudnya kebat tu kamu perlu menjawab semula isi yang kamu bagi. Kalau bahagian A bukan isi kamu bagi tapi isi tu telah tersedia. Jadi kamu kena jawab kepada isi tersebut. Tak ada masalah sebenarnya kebat ni tak wajib katakan ada antara kamu, cikgu tahu ada antara kamu lemah dalam penulisan karangan. Itu memang normal ada antara kita dia bagus penulisan karangan tapi dia kurang mahir bahagian subjek lain Ada antara kita dia mahir semua subjek. Itu maksudnya itu memang Tuhan telah maktubkan kita semua tak sama. Jadi kamu jangan rasa rendah diri kenapa ni macam ni kenapa aku tak boleh tulis baik macam dia. Kamu jangan risau Kalau kamu tak boleh fikir kebat tu, kamu rasa macam stuck, kamu jangan panik terutama waktu exam. Apa kamu buat? Kamu stop setakat apa yang kamu ingat Kamu jangan rasa stres waktu tu Kamu fikir setakat kemampuan kamu katakan waktu exam nanti kamu rasa idea kamu stuck kamu stuck maksudnya idea kamu tersekat, kamu tak boleh fikir sangat, kamu jangan rasa tension kamu stop, kamu terus buat perenggan seterusnya dan ingat ayat penegas tu penting iaitu hari ni cikgu nak fokus kebat, ayat penegas ni kemudian. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada isi kedua, mendedahkan pengalaman baru. Jadi cikgu minta ketua kelas 5 tetra. Ada tak ketua kelas 5 tetra? Najmi? Najmi ada tak? Dalam talian. Kotak subjek ke dia ada ni? Najmi? Di manakah Najmi? Okey, 5 tetra siapa nak cuba? Yang lain 5 tetra. Okey, tadi okey, Ain Natasha. Ain? Cuba Ain. Ya, cikgu. Okey. Okey Ain, isi kedua kita mendedahkan pengalaman baharu. Okey, apakah kebatnya di situ? Kebat ni maksudnya mengapa minggu bahasa ni dapat mendedahkan pengalaman baru ataupun mengapa minggu bahasa ni boleh mendedahkan pengalaman baharu. Okey, kamu kena ingat minggu bahasa ni kita ada pelbagai aktiviti, betul tak? Kalau minggu bahasa, macam-macam aktiviti biasanya kalau kat sekolah. Tahun ni tak sempat buat. Okey, apa aktiviti? Antaranya kita deklamasi sajak, kita ada pidato pada setiap hari Isnin ataupun mungkin seminggu sekali ada pidato, bukan pidato pengucapan awam di tapak perhimpunan. Okey, setidak-tidaknya sebulan sekali ada. Okey, apa lagi? Kita ada pertandingan lagu-lagu patriotik. Okey, nampak tak situ ada pendedahan kepada pengalaman baharu. Ada yang tak pandai jadi pandai menyanyi, ada yang tak pandai bercakap depan khalayak jadi berani bercakap. Okey, itu maksud pengalaman baharu di situ Ada macam-macam pertandingan. Kemudian selain itu, kamu juga dilantik sebagai ahli jawatankuasa program untuk setiap pertandingan. Kamu kena kendalikan peserta, kamu kena cari peserta. Itu semua pengalaman baru. Jadi apa kebatnya di situ? Itu yang cikgu nak dengar daripada kamu. Kamu nampak tak uraian isi yang cikgu paparkan kat skrin ni? Uraian isi ni tak ada tau nanti pada soalan SPM kamu. Yang ada hanya sini saja. Nampak tak? Nampak tak ni? Gambar minggu bahasa. Ini aja yang ada. Uraian semua ni tak ada. Jadi kamu kena fikir sendiri. Jadi sekarang cikgu minta Ain, kita dengarkan sama-sama apa idea yang Ain bagi hebat kamu tu. Hal ini dikatakan demikian kerana mendedahkan pengalaman baru dapat meningkatkan lagi apa? Apa kamu buat? Apa kan kamu kan kalau especially lah kalau terutamanya waktu-waktu pertandingan tu kamu cikgu lantik kamu kendalikan ni. Kemudian kadang-kadang cikgu minta kamu jadi berpidato di
hadapan kelas ataupun membuat pembentangan di hadapan kelas, apa kamu rasa, apa faedah yang kamu dapat dari situ? Antaranya meningkatkan keyakinan, meningkatkan keyakinan diri, betul tak? Bila kamu, cikgu minta kamu bercakap di hadapan kelas, sebenarnya cikgu secara tak langsung cikgu melatih kamu untuk meningkatkan keyakinan diri. Faham? Faham. Betul tak? Okey. Okey, cuba Ain. Saya start balik. Yes, start balik. Hal ini dikatakan demikian kerana mendedahkan pengalaman baharu dapat meningkatkan keyakinan diri. Ya, okey, bagus Ain. Okey, mantap. Mendedahkan, hal ini dikatakan demikian kerana mendedahkan pengalaman baharu, maka kita akan dapat meningkatkan keyakinan diri. Itulah dia akibat. Ya? Mengapa kepada isi tu? Mengapa mesti ada kaitan dengan isi mengapa tu ya? Okey, kamu jangan melencong pula. Isi kamu cerita A, kamu melencong pergi cerita Z, D. Selalu macam tu cikgu tanda karangan Maksudnya huraian kamu tu, huraian bagi perangai isi kamu tu mesti ada berkaitan dengan isi yang kamu bagi. Ya, kamu tak boleh bercambak kepada isi-isi baharu. Itu kesalahan besar kalau kamu menulis karangan satu perangai sampai ada 2 isi ataupun 3 isi. Itu sangat tidak menepati format penulisan karangan Satu perangai hanya satu isi saja, kamu kena ingat yang itu. Okey, sekarang kita terus kepada isi ketiga, memupuk semangat bekerjasama. Memupuk semangat bekerjasama. Okey, yang ini kamu tengok uraian yang cikgu bagi di situ, antara murid dengan guru untuk menjayakan program. Maksudnya kerjasama ni maksudnya contohnya kita dapat menambah kawan. Sebelum ni kita tak kenal kawan kelas 5 epsilon tak kenal 5 tetra tak kenal 5 omega tak kenal 5 epsilon. Jadi bila ada minggu bahasa, kamu boleh berkenalan antara satu sama lain. Malahan sekarang ni pun dalam Google Meet, sebelum ni kita tak pernah bergabung kelas kan. Jadi selalu dalam Google Meet kita sekarang bergabung. Jadi cikgu harap kamu berkenalan antara satu sama lain. Okey, jelas Okey, sekarang cikgu nak dengar pula kelas 5 omega. Poinnya ialah memupuk semangat bekerjasama. Okey, perenggan isi ketiga ataupun dalam karangan ini ialah perenggan keempat. Jadi siapa nak beri poin kamu? Beri ayat kamu. Bukan poin ayat. Cikgu, Ya. boleh guna ke hal ini dikatakan demikian? Yes, memang guna tu. Boleh ke? Memang boleh guna. Nanti kita cuba. Yes, boleh guna. Okey. Itu acuan. Apa maksud acuan? Oh. Maksud acuan maksud kamu guna semula ayat-ayat tu. Boleh guna, tak ada masalah. Okey, saya Nabila cubalah. tak salah? Okey, Nabila. Hal ini dikatakan demikian kerana memupuk semangat bekerjasama memperoleh demi Okey, bagus. Boleh memperoleh demi antara murid dengan guru untuk menjayakan program, termasuklah antara peserta berkumpulan untuk menjuarai pertandingan. Okey, boleh. Bagus Nabila. Okey, bagus. Maksudnya apabila memupuk semangat bekerjasama, ikatan ataupun hubungan antara murid dengan guru bertambah erat. Ikatan hubungan. Ataupun hubungan, boleh ikatan, ikatan ataupun ikatan perhubungan ataupun ikatan silaturahim pun boleh Ikatan silaturahim boleh, ikatan perhubungan boleh, okey, ikatan komunikasi boleh. Antara guru dan murid bertambah erat. Selain itu, kita juga boleh mengeratkan hubungan antara kawan-kawan berlainan kelas. Bagus Nabila Ada siapa nak cuba lagi kelas Omega? Okey, itu saja. Jadi kamu dapat idea akibat ni. Okey, ada tak soalan setakat ni? Okey, Wong. Tak ada. Tak ada okey bagus. Wong ada soalan Wong? Wong? Dah ada cikgu.
Okey, Wong bagus Wong hari tu cikgu tengok bagus boleh teknik acuan ni dia boleh guna dengan baik okey, boleh guna dengan baik sebab dia ingat semua. Okey, lagi satu masalah kamu ni cikgu nampak kan. Cikgu bagi teknik acuan ni sebenarnya teknik yang paling mudah tau. Siapa yang dah advance tu dia dah tak guna dah teknik acuan ni. Dia akan guna teknik imbakuk tu Dia ingat isi, mengapa, bagaimana. Sebenarnya konsepnya sama. Teknik acuan ni pun ada dalam imbakuk. Imbakuk ni pun ada dalam acuan. Sebenarnya saling berkaitan tetapi acuan ni lebih mudah sebab ayat-ayatnya telah diberi. Ayatnya telah diberi. Kamu kena ingat ayat tu. Tapi masalahnya ada antara kamu dia cikgu tunjukkan kepada yang masih lemah menulis karangan, dia tak ingat. Cikgu dah bagi acuan, cikgu dah bagi ayat-ayat tu dia tak ingat pula. Bila waktu exam dia tak tulis apa-apa, itu bahaya Cikgu rasa kalau kamu tak ingat dari sekarang ni kamu kena praktis. Setiap hari kena cuba menulis supaya ingatan kamu tu jadi kuat Ada juga cikgu tengok hari tu yang hantar karangan tak jawab apa-apa. Jangan nanti waktu SPM sebab kalau kamu tak jawab, tak tulis apa-apa, pemeriksa tak boleh nak bantu kamu Sekurang-kurangnya bila kamu menulis, kalau kamu menulis, pemeriksa boleh bantu kamu untuk bagi markah walaupun mungkin sedikit. Tapi sekurang-kurangnya kamu ada markah. Jangan terus bagi kertas kosong kepada cikgu Okey, itu satu. Yang kedua, cikgu nak ingatkan kamu waktu SPM apabila menulis karangan karangan A ni pastikan anggaran tulis A ni kamu jangan kira tau. Anggaran saja, anggarannya satu muka surat tu mesti penuh dan sebelah tu kamu tambah sikit lagi mungkin untuk perenggan dalam setengah muka surat macam tu itu untuk A. Maksudnya anggaran penulisan kamu satu helai plus setengah muka surat. Itu anggaran. Itu saja, jangan kira. Okey. Dan yang kedua, cikgu nak ingatkan kamu waktu SPM katakan dia bagi 4 untuk bahagian A ni dia bagi 4 isi. Memang ada satu tahun tu dia bagi 4 isi. Tapi sebenarnya perlu tak kamu tulis 4-4? Tak perlu. Kamu tulis 3 dah cukup. 3 tu pun dah memadai. Okey, jelas Okey, lagi satu selalu ada persoalan nak jawab A dulu ke nak jawab B sebenarnya tak kisah jawab A atau B, tak ada masalah. Cuma kamu kena ingat masa untuk jawab A anggarannya 40 minit atau 45 minit sahaja. Dan masa untuk jawab B hanya 1 jam 30 minit. Tapi biasa cikgu pesan dengan kamu waktu exam jawablah bahagian B dahulu sebab bahagian B tu markahnya tinggi, markahnya 100 berbanding dengan bahagian A. Sebab tu cikgu nak kamu bahagian B tu buat betul. Itu maksud cikgu buat bahagian B tu. Jelas Ada soalan tak setakat ni? Okey. Kamu kena ingat konsep semua sama. Kamu kena baca soalan betul-betul, kamu kena tahu kehendak soalan tu dia nak kadang-kadang ada setengah kes tu dia nak fokus ibu bapa saja. Ataupun kadang-kadang setengah soalan tu dia minta kamu, apa yang perlu kamu buat. Contoh yang pra percubaan sebelum ni ada satu soalan tu dia minta anda. Kalau anda tu kamu perlu beri isi yang berkaitan dengan diri kamu. Itu kamu kena baca baliklah soalan pra percubaan sebelum ni Okey. Dan dalam masa yang sedikit 4 minit ni ada soalan lagi tak? Tak ada cikgu. Okey, cikgu tak nak pergi lama-lama sebab cikgu pun tahu kamu pun ada kelas lain. Cuma cikgu dah sediakan kelas Omega, kelas Epsilon, kelas Tetra. Cikgu dah sediakan tugasan pada hari ini. Tugasan tu cikgu masukkan dalam Google Classroom kamu. Google Classroom faham? Okey, tugasan kamu tu cikgu nak kamu tulis karangan Okey, jadi apabila kamu tulis karangan, kamu boleh tak tolong hantar kepada cikgu? Kalau kamu tak hantar, cikgu tak boleh nak tanda Dan terima kasih kepada ada setengah daripada kamu segelintir daripada kamu, tak ramai pun. Rajin setiap kali cikgu bagi tugasan dia tak pernah miss. Cikgu tahu, cikgu memang catat nama-nama tu sebab tu bila hari tu percubaan kamu, markah percubaan cikgu bagi tu, ada tu dia CP-CP, maka dia satu lagi nak pergi naik grade dua lagi nak naik grade yang pelajar-pelajar yang rajin ni, yang tak pernah miss hantar tugasan semua ni memang cikgu naikkan. Kamu tengok ada yang cikgu naikkan macam dia bulat-bulat nombor tu nombor yang contohnya mungkin dia semua 70 tu. Sebenarnya maka dia ada yang CP-CP ada dua lagi nak 70 tapi cikgu tak bagi, cikgu tambah sebab dia memang setiap kali cikgu bagi tugasan dia tak pernah miss
dan dia memang hadir setiap kali kelas. Itu cikgu bagi tahniah kepada semua yang Terima kasih cikgu, terima kasih. Sama untuk kelas kamu hari tu, untuk keputusan peperiksaan kamu sebenarnya ada peningkatan ada peningkatan. Contohnya dulu dalam kelas tu langsung tak ada A, sekarang setiap kelas dah ada A sekurang-kurangnya walaupun A tolak. Kemudian ada yang dulu gagal sekarang dah lulus, bagus itu yang cikgu nak. Dan ada juga yang markahnya dulu gagal, sekarang ni pun masih gagal tetapi gagalnya tu meningkat. Ada peningkatan markah di situ Jadi cikgu nak kamu terus rajin sebenarnya karangan ni kamu tak ada choice kamu perlu banyak baca contoh-contoh karangan cemerlang. Faham? Dalam tugasan kamu tu dalam Google Classroom tu pun cikgu ada bagi contoh tugas ni karangan-karangan cemerlang Ada satu, bukan banyak satu. Cikgu ada bagi cikgu ada bagi pada kelas Epsilon dengan Tetra, Cloud Omega cikgu nak kamu buat dulu berdasarkan teknik acuan cikgu nak kamu buat dulu. Yang dah mahir menulis karangan, kamu sebenarnya tak perlu ikut teknik acuan ni. Kamu sebenarnya karangan yang cemerlang, kalau kamu tengok, cikgu sebenarnya ada sediakan PowerPoint tapi tak sempat. Cikgu nak tunjuk kat sini. Karangan yang cemerlang ni ialah karangan yang boleh pergi deep. Kamu tak maksud mendalam. Kamu perlu lebih mendalam. Contoh mendalam ni, kamu masukkan bukti-bukti yang kukuh, kamu boleh masukkan statistik, kamu boleh masukkan peribahasa, kamu boleh masukkan contoh-contoh nama-nama. Nama-nama tu contoh-contoh nama-nama yang memang terkenal berkaitan dengan tajuk yang diberi tu. Kemudian contohnya kamu boleh masuk nama-nama kementerian, itu karangan-karangan cemerlang. Maksudnya banyak nama-nama khas yang kamu masukkan di situ. Dan nama khas tu memang betul, bukannya nama khas rekaan kamu. Faham? Jelas tak? Itu untuk menghasilkan karangan A+. Dan dalam Telegram semalam pun cikgu ada bagi kamu peruntukan masa untuk setiap soalan. Itu memang spesifik. Kamu study peruntukan masa tu cikgu dah post dalam Telegram. Dan bila kamu buat latihan di rumah, contoh hari ni cikgu ada bagi latihan karangan, kamu cuba buat dalam masa yang ditetapkan. Dalam masa ditetapkan. Contoh ini cikgu nak masuk sikit yang cemerlang yang cemerlang ni, sesiapa yang dah mahir menulis karangan, Nabil. tak kira yang Omega, Tetra atau Epsilon dia, siapa tu? Ada soalan? Tak kira kelas Tetra, Omega, Epsilon, sesiapa yang dah mahir, cuba kamu masukkan statistik. Bagaimana kamu nak dapatkan statistik? Contohnya kamu boleh Google. Contoh kamu nak dapat statistik pasal kesihatan. Kamu type kat Google tu statistik obesity, contohnya kamu type situ. Faham? Kalau tipu boleh. Tipu-tipu. Tipu-tipu boleh tapi biar logik. Logik tu cikgu kata. Dan untuk dapat katalah waktu SPM nanti kamu lupa, kamu boleh tipu, tapi tipu kamu tu biarlah logik. Jadi sekarang ni kamu ada di rumah, betul tak? Kamu ada kemudahan internet. Jadi bila kamu buat karangan kali ni, biar kamu bagi statistik yang betul. Jangan bagi statistik tipu. Cikgu bagi kebenaran untuk kamu Google data tu. Faham? Type lah statistik. Contoh kalau tajuk tu cikgu bagi tajuk pasal kadar jenayah. Contoh lah cikgu bagi tajuk kadar jenayah. Kamu bagilah statistik. Kamu type dekat Google tu statistik kadar jenayah 2018 contohnya, 2019. Kamu type kan nanti keluarlah statistik tu. Jelas tak? Ada latihan belum buat? Jadi untuk latihan kali ni, cikgu harap kamu buat dengan bersungguh-sungguh dan masa buat kat rumah tu buatlah 1 jam 30 minit. Jangan buat lama-lama Kamu sekarang ni dah berada dalam masa SPM. Dah dekat dah, bulan 2 dah masuk SPM. Itu saja. Faham? Lagi satu, hari tu masa exam. Cikgu tengok masih ramai lagi tak pandai tulis ayat penegas. Ini nanti cikgu bagi kemudian. Tapi cikgu dah bagi kamu nota imbakub. Dalam nota karangan tu, teknik menulis karangan, dalam buku karangan kamu cikgu dah suruh tampal. Cikgu ada bagi, tak silap cikgu nombor 8 berkaitan dengan ayat penegas tu. Tolong guna ayat penegas ni sebenarnya senang kamu ulang balik isi kamu. Tapi tambah penanda wacana. Ulang balik isi tambah penanda wacana. Jelas tak? Hari tu, masa cikgu tanda karangan hari tu, ramai yang masih tak pandai tulis ayat penegas. Sedangkan ayat penegas tu hanya ulangan isi saja.
Kemudian ada pula tu dia tulis ayat penegas perengan 1 isi pertama, tapi isi kedua dia tak tulis, isi ketiga dia tak tulis. Dia macam tak konsisten. Okey, jelas tak? Ada soalan setakat ni? Okey, jadi apa dia kelas? Cikgu ulang balik semula. Nombor 1, pastikan kamu karangan kamu. Tolong buka Google Classroom. Habis kelas ni buka Google Classroom, cikgu dah bagi tugasan. Okey, dan hantar seperti yang cikgu tetapkan. Ada semuanya cikgu dah tulis dalam Google Classroom kamu. Jelas Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Boleh kita habiskan kelas? Boleh? Okey, kamu dah isi kehadiran? Sebab cikgu akan cikgu perlukan kehadiran. Kumar. Okey, Kumar isi. Cikgu? Okey, lagi satu, minggu depan masuk kelas tolong guna email MOE, boleh? Boleh. Boleh, email, boleh rujuk guru kelas kamu. Ya? Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ramai. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Itu ketua kelas mana tu? Kelas mana tu? Ketua kelas Rudi. tetra mana? Ketua kelas tetra. Dah keluar ikut Ketua cikgu. kelas mana tak ada Terima kasih cikgu. Keluar. Saya pergi tandas. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Sama. Kumar ambil modul Kumar. Ya cikgu. Saya belum isi yang kehadiran cikgu. Belum isi? Belum isi. Okey. Jumpa tak dalam tu, chat tu? Tak. Dah kat atas Okey, sekejap. Kamu jangan keluar dulu. Cikgu ambil sekejap. Okey cikgu. Okey, cikgu paste ada tak lagi ni? Sekejap. Saya cari tak jumpa. Oh, sebab dia dah tinggi sangat tu tadi tu. Sekejap cikgu copy link sekejap. Kumar, hari tu kan cikgu ingat kamu dah pergi ambil dah modul, kamu tak pergi Kumar? Tak, masa tu saya pergi tu dah tak ada. Yang lepas Dah cikgu apa? datang Dah tu habis? saya... Apa dia Kumar? Tak, masa hari tu saya pergi nak ambil kertas kimia juga cikgu. So saya pergi, saya tengok saya tak jumpa modul. Ada satu Oh, kotak kamu kena... je. Ada. Cikgu dah tengok dah ada. Ada 3 kotak lagi masa tu. Dia ada 3 kotak je. Nanti kamu cuba Kumar. Pergi lagi. Okey cikgu. Atau kamu nak cikgu pergi tengok. Hari sebab cikgu pun nak pergi sekolah sekejap lagi nak ambil kertas exam kan. Tak apa cikgu, saya pergi sendiri lah Kamu cikgu. boleh ambil kat rumah cikgu. Kan kita dekat, kita kan berjiran. Tak apa cikgu, saya pergi je lah cikgu, sendiri saya pergi.